Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, video kali ini merupakan tugasan mengenai esei kumpulan di mana kami telah mendapat tajuk berkaitan dasar penjajah British terhadap masyarakat Islam Rohingya. Siapakah kuasa barat yang menguasai wilayah Burma semasa era imperialisme? Baiklah, jika kita lihat, kecenderungan kuasa-kuasa barat ke Asia Tenggara berlaku sekitar abad ke-19 sehingga abad pertengahan 20. Bagi Burma yang kini dikenali sebagai Myanmar, kuasa barat yang mula bertapak di wilayah ini adalah Inggris. Inggris ni mula menguasai Myanmar keseluruhannya selepas tamatnya Perang Inggris-Burma yang ketiga pada tahun 1885. Walaupun Jepun pernah menduduki Myanmar sekitar 1942 sehingga 1945, namun ia kembali dikuasai oleh Inggris. Umumnya, kuasa barat yang bertapak di Myanmar ni jelas tidak disenangi oleh masyarakat tempatan disebabkan beberapa faktor, sama ada faktor tersebut faktor dalaman maupun faktor luaran. So, persoalan kali ini adalah dalam pembentangan kami kali ini adalah mengenai, kami akan menjawab sedikit sebanyak mengenai persoalan dasar penjajah British terhadap masyarakat Islam Rohingya. Sebelum itu adalah lebih baik kita mengenali dan membahaskan mengenai latar belakang masyarakat Islam Rohingya di Burma. Umumnya, Rohingya ini merupakan kelompok minoriti Islam di Myanmar. Sebahagian besar orang Islam Rohingya menetap di Arakan yang kini dikenali sebagai Rakhine, terutamanya di sekitar Maung Daw, Buti Daw, Retiodong, Sitwi dan juga Chiao Tau. Arakan dikatakan berasal daripada perkataan Arab yaitu Arkan, bermaksud rukun-rukun. Kedudukannya yang terletak berhampiran dengan laut menjadi tempat persinggahan perdagangan Islam. Pedagang Arab yang singgah di Arakan sebahagiannya berkahwin dengan masyarakat tempatan, kemudiannya menetap di Arakan. Berdasarkan sejarah etnik, Rohingya adalah beragama Islam disebabkan berlakunya migrasi seperti perdagangan sejak abad ke-9 oleh pedagang Arab yang membawa masuk agama Islam ke Arakan. Rohingya merupakan unsur galur daripada percampuran penduduk tempatan menerusi perkawinan dengan penduduk Muslim dari Afghanistan, Parsi, Turki, Semenanjung Arab, dan Bengal. Bahasa yang diperuntukkan dinamakan bahasa Rohingya yang mempunyai persamaan dengan bahasa Bengali yang digunakan oleh penduduk Chittagong, sebuah wilayah di Bangladesh. Antara faktor penjajahan British terhadap masyarakat Islam Rohingya termasuklah dasar perlembagaan British. Terdapat beberapa perlembagaan telah dipindah oleh British terhadap masyarakat Rohingya Islam khususnya di Myanmar. Dasar perlembagaan yang dilaksanakan British telah membawa kepada penghijraan Bengali yang berpindah ke lembah Arakan untuk menjadi petani. Dasar perlembagaan British telah mencatatkan peningkatan sebanyak 58.22 umat Islam Rohingya di Arakan. Dasar ini tidak memberikan sekatan kemasukan untuk semua orang asing yang datang. Selain itu, faktor lain juga termasuklah diskriminasi dan penapian hak etnik Rohingya Islam. Diskriminasi yang berlaku adalah daripada tindakan negara Myanmar itu sendiri, dan perkara ini telah memperlihatkan British mempunyai peluang yang besar untuk melakukan dan meluaskan kuasa mereka pada waktu itu. British telah melihat penafian hak etnik Islam Rohingya ini telah memudahkan pihak mereka untuk memperalatkan atau menggunakan masyarakat etnik Islam Rohingya ini untuk kepentingan pribadi mereka. Faktor lain juga termasuklah faktor kewarganegaraan. Etnik Islam Rohingya ini adalah etnik di Myanmar yang tidak mendapat pengiktirafan dalam negara mereka sendiri. Ketiadaan warganegaraan etnik Islam Rohingya ini telah membawa kepada mangsa buruh paksa. Masyarakat Islam Rohingya terpaksa menjadi mangsa dan hamba bekerja sebagai petani untuk mengaut keuntungan dalam negara itu. Dan secara ringkasnya, dasar campuran penjajahan British ini telah membawa kepada penindasan dan penderitaan yang lebih teruk lagi kepada nasib etnik Islam Rohingya. Seterusnya adalah dasar British terhadap masyarakat Islam Rohingya. Yang pertama, dasar politik. Kedatangan pihak British ke Burma telah membawa perubahan yang besar ke atas negara Burma dari satu peringkat ke peringkat yang lain.
Hal ini kerana dasar kolonial yang dilaksanakan oleh pihak British atas Burma telah menyebabkan institusi beraja telah berakhir yang menempatkan lagi berakhirnya dinasti Konbaung. Penghapusan wangsa Konbaung ini telah memberi kesan yang besar terhadap sejarah tempatan Burma. Sememangnya British dari awal lagi dia ingin menguasai keseluruhan Burma demi menjaga kepentingan mereka. Persaingan British antara Perancis dan Itali menyebabkan British bertindak dengan cara menakluki dan sekaligus menguasai keseluruhan Burma pada tahun 1885. Malah sistem monarki yang diamalkan oleh Raja Hurdaum, Bun dan Montagu telah digantikan oleh pengawal-pengawal British. Apabila bermulanya penguasaan British di Burma, orang Burma pula tidak memahami sistem Inggeris. Jadi pentadbiran British ke atas Burma ini dapat kita dilihat ada perbezaan di antara bahagian Burma Hulu dan bahagian Burma Hilir. Kedua adalah Burma sebagai wilayah India. Dari segi pentadbiran politik, selepas berjayanya dalam Perang Pertama, British telah menyerap pentadbiran wilayah Rakhine dan Tanitari seperti struktur pentadbiran British East India Company dengan menempatkan konsul mereka di Bengal. Wilayah-wilayah Arakan dan Tenasserim terletak di bawah kekuasaan langsung Gubernur Jeneral di India. Arakan pada masa itu terletak di bawah pentadbiran Chittagong. Kerajaan British telah melantik pengawal-pengawal tadbir yang dilatih untuk berkhidmat di India, untuk bertugas di Burma, termasuklah pengawal-pengawal dari Pulau Pinang yang dipinjamkan untuk berkhidmat di Burma. Oleh kerana pengawal-pengawal British tidak memahami adat resam, bahasa dan budaya orang Burma, maka pihak British mengambil orang dari India menjadi pengawal-pengawal rendah. Hal ini menyebabkan bangsa Burma menentang pihak British. Orang Burma tiada wakil dalam kerajaan sehinggalah pada tahun 1922. Burma yang diletakkan di bawah Lieutenant Gubernur dibantu oleh sebuah majlis perundangan, tetapi ahli-ahlinya tidak mewakili kepentingan orang Burma. Corak pentadbiran itu dibuat menurut dasar liberal dan amalan-amalan tempatan dipatuhi. Adalah dasar ekonomi bebas. Dasar ekonomi bebas yang diperkenalkan oleh British dikuasai oleh kepentingan asing seperti syarikat-syarikat besar British dan juga orang India. Contohnya dalam sektor industri minyak, 3 syarikat Eropah iaitu Burma Oil, British Burma Petroleum, Burma Shell telah memonopoli hampir 98% pengeluaran minyak yang berpusat di Yinanyang dan Chao. Burma Corporation telah menguasai pelumbungan terutamanya di Berwyn yang terletak berhampiran Lanzhou yang merupakan antara pengeluar terbesar plumbum dan perak di dunia. Sementara syarikat-syarikat seperti British Burma Trading Corporation, Steel Brothers, Foka, McGregor dan Findlay terlibat dalam pelbagai bidang seperti pembalakan, penggilangan, padi, ladang getah, kilang simen, kilang tekstil dan kilang penapis minyak. Sektor perbankan pula telah dimonopoli oleh kepentingan British, India dan China seberang laut. Dalam bidang pengangkutan sungai Irrawaddy dimonopoli oleh syarikat Irrawaddy Flotilla. Syarikat-syarikat British telah menguasai kegiatan import dan ekspor yang menggunakan kapal-kapal British ataupun kapal India. Selain itu, dalam sektor pertanian, pihak penjajah British telah memberi tumpuan kepada tanaman padi telah menyebabkan Myanmar berperanan sebagai keperluan beras untuk India dan negeri-negeri selat. Di samping menjadi sasaran barangan industri dari India dan Britain, namun perkembangan pertanian padi telah menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dari segi wilayah dan tumpuan sentiasa diberi kepada lembah Irrawaddy, khususnya Milma Hilir, yang dibangunkan dengan pesat selepas tahun 1852. Sebelum tahun 1852, kerajaan Burma telah menyekat pengeksportan beras, namun semasa British menguasai Burma, British telah menghapuskan sekatan ke atas
pengeksporan beras dan menghapuskan sekatan perdagangan. Semasa Myanmar di bawah pendampingan British juga, Bandar Yangon mula mengalami kemajuan dan menjadi pintu kegiatan import dan ekspor kepada Myanmar. Saya masuk kepada kesan politik. Keadaan umat Islam Rohingya semakin bertambah teruk semenjak pemerintahan Jeneral Ne Win. Kesan politik membawa kepada dasar tertutup yang diperkenalkan oleh Myanmar, menjadikan tidak ada satupun negara jiran yang menghulurkan bantuan kepada etnik Rohingya Islam ini pada waktu itu. Undang-undang baru ini telah diluluskan yang dikenali sebagai Citizen of Law, menyebabkan status Islam Rohingya tidak diiktiraf sama sekali dan membawa kepada isu pendatang haram di negara luar. Kesan ekonomi pula, ekonomi dan nasib masyarakat Islam Rohingya semakin mundur dan kadar kemiskinan untuk negara Myanmar meningkat disebabkan kehidupan masyarakat Rohingya yang dikenakan bayaran cukai tinggi sedangkan mereka tinggal dalam negara sendiri. Bagi Muslim Rohingya yang ingin berkahwin, mereka diwajibkan membayar cukai dengan kadar bayaran yang tinggi untuk mendapatkan kelulusan perkahwinan mereka. Selain itu, kos perbelanjaan untuk menampung hidup mereka juga dikenakan cash yang tinggi sekiranya didapati terdiri daripada etnik Rohingya Islam. Akhir sekali, kesan sosial di mana penindasan semakin teruk. Mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk menyambut perayaan agama Islam. Kepada siapa yang didapati ingkar, rumah mereka akan dibakar dan dimusnahkan. Dan banyak wanita etnik Rohingya Islam menjadi mangsa pemerkosaan pada waktu itu. Kesan ini sememangnya memberikan impak yang besar terhadap kualiti masyarakat Islam Rohingya dalam negara mereka sendiri. Seperti mana kita tahu, isu dan pergolakan serta penindasan yang berlaku di Myanmar adalah melibatkan kaum minoriti Rohingya. Dalam perkara ini juga, hal ini berlaku adalah selepas Myanmar menerima kemerdekaan melalui British pada tahun 1948. Etnik Rohingya ditindas dan juga status kewarganegaraan mereka, agama dan juga pendidikan adalah tidak iktiraf kerana mereka dianggap sebagai pendatang haram. Oleh hal itu, kita dapat melihat melalui penindasan ini ia telah membawa kesan-kesan sosial dalam kalangan masyarakat Rohingya di Myanmar. Antara kesan sosial yang kita dapat melihat adalah aspek kewarganegaraan masyarakat Myanmar ini tidak diiktiraf. Hal ini dapat dilihat apabila Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982 serta peruntukan undang-undang jelas memperlihat bahawa tiada peruntukan bagi masyarakat Rohingya ini dalam aspek kewarganegaraan mereka. Seterusnya juga Akta Kewarganegaraan Kesatuan 1948 yang digubal oleh British sama dikatakan adalah masyarakat Rohingya ini tidak diiktiraf status kewarganegaraan mereka di Myanmar. Seterusnya kita dapat melihat juga penindasan yang berlaku dalam kalangan etnik Rohingya di Myanmar ini adalah kita dapat melihat hak asasi manusia mereka dicabuli. Sebagai contoh, semasa masyarakat Myanmar ini diperintah oleh tentera Myanmar, kita dapat melihat bahawa masyarakat Rohingya ini disiksa dan juga dibunuh dengan penuh penyiksaan. Seterusnya juga etnik ini juga tidak dapat menjalankan ibadah di masjid-masjid kerana mereka telah dirosakkan masjid mereka dan madrasah mereka telah dirosakkan. Seterusnya sehingga hari ini kita dapat melihat aspek sosial di mana selepas mereka berhijrah ke negara jiran seperti Malaysia, mereka juga menghadapi masalah pengangguran dan tiada jamin pekerjaan kerana mereka tidak mempunyai permit yang sah. Sebagai contoh, ketika mereka berhijrah ke negara jiran seperti yang saya cakap tadi iaitu Malaysia, mereka menghadapi masalah pekerjaan kerana mereka masuk ke Malaysia ini tanpa permit yang sah. Hal ini juga telah membuat mereka menanggung beban. Sekaligus kita dapat melihat
kadar buta huruf dalam kalangan mereka ini adalah tinggi kerana mereka gagal menerima pendidikan formal. Jelaslah apa yang saya dapat katakan di sini, melalui penindasan yang berlaku di Myanmar ini telah membuat masyarakat Rohingya ini hidup sebagai pelarian, di mana mereka adalah tidak diiktiraf kewarganegaraan mereka, serta mereka juga dikatakan sering ditindas untuk kepentingan masyarakat dan juga orang Myanmar itu sendiri. Untuk bahagian isu semasa dan cabaran, saya akan menjelaskan beberapa isu semasa yang dihadapi oleh masyarakat Islam Rohingya di Malaysia. Iaitu yang pertama adalah realiti kehidupan sebagai pelarian, tempat tinggal dan punca pendapatan, dan juga peranan Pertubuhan Bangsa Bersatu iaitu PBB. Sebagai pelarian, mereka sebelum datang ke Malaysia, mereka perlu ke Thailand untuk menjalani proses-proses dan mendapatkan ejen yang ada di Thailand untuk masuk ke Malaysia. Mereka terpaksa membayar dengan kos yang tinggi untuk mendapatkan seorang ejen, yang mana ejen itu akan mengatur perjalanan daripada Thailand menuju ke Malaysia. Dengan erti kata lain, perjalanan itu adalah secara kemasukan haram. Kemasukan pelarian yang dikenakan dari Thailand adalah sebanyak 500 setiap seorang, manakala daripada Kelantan menuju ke Kuala Lumpur, bayaran akan dikenakan sebanyak 1,500 untuk seorang, untuk satu perjalanan yang diuruskan oleh ejen Malaysia. Oleh disebabkan kos yang terlampau tinggi, pelarian Rohingya ini terpaksa bekerja selama 2 atau lebih 3 tahun di Thailand untuk sampai ke Malaysia untuk mengumpul wang. Oleh hal demikian, jelaslah bahawa realiti kehidupan seorang pelarian masyarakat Islam Rohingya ini adalah sangat menyedihkan sehingga menjadi isu di peringkat global. Punca pendapatan dan juga tempat tinggal mereka adalah, kebanyakan mereka pelarian Rohingya Islam ini tinggal di bandar-bandar disebabkan oleh peluang pekerjaan yang tinggi. Namun ada juga segelintir pelarian Rohingya Islam ini lebih gemar berada di kampung-kampung kerana taraf kehidupan di kampung agak rendah berbanding di bandar. Aspek ekonomi, pelarian masyarakat Islam Rohingya ini adalah merupakan tenaga buruh yang amat penting, yang mana ianya menyumbang kepada pembangunan negara. Mereka selayaknya menerima bantuan dan juga hak perlindungan daripada negara Malaysia. Yang terakhir adalah melalui peranan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Dalam mengatasi isu masalah Islam Rohingya di Malaysia, PBB atau Pertubuhan Bangsa Bersatu telah menubuhkan UNHCR untuk mengurus dan membantu golongan pelarian yang melarikan diri daripada negara asal. Dengan adanya inisiatif ini, UNHCR berperanan untuk memberikan perkhidmatan dan juga bantuan yang diperlukan oleh golongan pelarian di Malaysia. Mereka akan diberikan kad pengenalan diri, iaitu kad pelarian UNHCR. Sebuah negara Islam dan mempunyai sifat kemanusiaan, Malaysia menerima pelarian Rohingya ini dengan berlapang dada. Bukan itu sahaja, inisiatif UNHCR iaitu kad pengenalan bagi pelarian juga disediakan bagi tujuan perlindungan. Jelaslah bahawa isu kemanusiaan ini adalah tanggungjawab bersama. Secara keseluruhannya, apa yang dapat disimpulkan berdasarkan persoalan dasar penjajah British terhadap masyarakat Islam Rohingya, penulis berpendapat masyarakat Islam Rohingya mendapat bantuan perlindungan dari British kerana Burma tidak yang mengiktiraf masyarakat Islam Rohingya sebagai rakyat mereka. Titik tolak masyarakat Islam Rohingya mendapat pembelaan dari British selepas Burma kalah kepada Inggris dalam Perang Inggris-Burma pertama. Perang ini tamat selepas perjanjian yang Dabo ditendangi kedua pihak yang mana wilayah Arkan, iaitu wilayah majoriti Islam Rohingya, menetap jatuh ke tangan British. Saat inilah British mula memperkenalkan dasar-dasarnya terhadap masyarakat Islam Rohingya, walaupun keselamatan masyarakat Islam Rohingya di bawah perlindungan British. Jika difahami, sebenarnya dasar yang diperkenalkan hanyalah sebagai alasan British untuk mengukuhkan kedudukan mereka di Burma kerana tidak mahu Burma jatuh ke tangan kuasa Barat yang lain. Apa yang lebih menyedihkan selepas Burma merdeka
juga, masyarakat Islam Rohingya tidak diiktiraf sebagai rakyat negara itu sendiri, malah ditindas dan berlaku diskriminasi sehingga hari ini. Persoalannya, sampai bila isu ini akan berhenti, walaupun isu ini telah dikritik oleh negara-negara Islam OIC dan di bawah ke Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Oleh itu, semoga isu masyarakat Islam Rohingya dapat diselesaikan bukan hanya dengan mengkritik, tetapi tindakan yang wajar perlu dilakukan.